Hai adik-adik, selamat datang. Assalamualaikum, nama saya Nurul Rahwani Rashika binti Muhammad Razli. Hari ini saya ingin menerangkan mengenai puisian yang telah saya cipta bersama dua orang rakan saya iaitu Nurul Syawani dan juga Syafiqah Alisha. Puisian saya ini adalah mengenai perayaan di Malaysia dan ia adalah untuk golongan kanak-kanak supaya mereka dapat memahami dengan lebih terperinci dan jelas mengenai perayaan di Malaysia. Kerana kita sedia maklum yang Malaysia ini mempunyai pelbagai kaum dan juga budaya. Oleh itu, kanak-kanak boleh menggunakan puisian saya ini untuk mendapatkan ataupun mengetahui mengenai kaum-kaum yang terdapat di Malaysia, dapat menyebut dan mengetahui nama-nama perayaan yang terdapat di Malaysia juga, serta mereka dapat berhibur bersama dengan kartun kesukaan mereka sambil belajar. Kita lihat kat sini, dan puisian saya ini menggunakan animasi Upin dan Ipin. Puisian saya ini adalah jenis puisian alat bantu mengajar berbantukan komputer yang dikelaskan sebagai drill and practice. Ini kerana kanak-kanak boleh membuat tugasan dari puisian saya ini secara individu walaupun tidak ada guru. Puisian saya ini juga merupakan sebahagian bahan tambahan untuk menggantikan kertas dan buku kerja. Jadi, kalau tak ada buku ataupun buku teks, buku latihan, jadi kanak-kanak boleh je belajar dengan menggunakan puisian saya ini. Yang paling penting, puisian saya ini dapat menjimatkan masa guru kerana guru tidak perlu menyimak jawapan kanak-kanak. Kerana puisian saya ini akan memberikan maklum balas yang berterusan kepada kanak-kanak. Jadi, kalau kita lihat dalam puisian saya ini, ada latihan, ada bahagian latihan. Jadi bila kanak-kanak menjawab, dia akan beritahu sama ada jawapan yang diberikan itu adalah betul ataupun salah. Dan yang paling special dalam puisian saya ini, ia bukan sahaja boleh digunakan di PC, malah ia juga boleh digunakan di telefon bimbit dan boleh digunakan di mana-mana sahaja. Sekarang adalah zaman teknologi dan boleh dikatakan semua individu mempunyai telefon bimbit dan hanya berbekalkan internet dan juga telefon bimbit. Jadi kanak-kanak dah boleh belajar walaupun pada masa itu mereka sedang travel di tempat yang jauh. Puisian saya ini telah dicipta sepenuhnya oleh syarikat saya, iaitu terdiri daripada 3 orang seperti yang saya cakap sebelum ini. Terdiri daripada diri saya sendiri, Nurul Rahwani Rashika dan Nurul Syawani dan juga Syafiqah Alisha. Dengan ini saya mengakui bahawa puisian saya ini adalah 100% hasil kerja daripada syarikat saya dan dibuat berdasarkan perkara yang telah saya pelajari dan termaktub dengan syarat-syarat yang dikehendaki, dan ia juga adalah asli berpandukan daripada pensyarah saya iaitu Encik Muhammad Hilmi bin Abdul Rashid. Puisian saya adalah sangat berkait rapat dengan salah satu model pembelajaran iaitu Killer Motivation Design. Menurut beliau, terdapat 4 komponen yang sangat berkait rapat dengan pembangunan ataupun pembelajaran kanak-kanak, iaitu yang pertama, perhatian, kedua, kesesuaian, ketiga, keyakinan dan juga kepuasan. Okey, berdasarkan perhatian, iaitu perhatian yang komponen saya cakap tadi, ini adalah kerana puisian saya ini memberikan pembaharuan dan kejutan yang merangsang rasa ingin tahu kanak-kanak dengan mengemukakan soalan atau masalah untuk mereka selesaikan, seperti di bahagian latihan dalam puisian saya ini. Kesesuaian pula adalah kerana ia mengemukakan objektif dan tujuan pengajaran yang berguna dan menggunakan kaedah yang khusus untuk mencapai sesuatu perkara. Seperti dalam puisian saya ini, dia mengajar kanak-kanak mengenai perayaan yang disambut oleh 3 kaum iaitu Melayu, Cina dan juga India. Apa perayaan yang mereka sambut? Seterusnya, keyakinan kerana ia memberikan peluang yang mencabar dan bermakna untuk pengajaran kepada kanak-kanak. Dan akhir sekali, ia adalah kepuasan kerana ia memberikan peneguhan positif dan maklum balas untuk memotivasikan kanak-kanak dalam bentuk sasiah yang baik. Kalau kita boleh lihat, kartun Upin Ipin ni boleh dikatakan kartun yang mempunyai banyak nilai-nilai murni. Kita boleh lihat dalam kartun ni yang mempunyai nilai kasih sayang, nilai hormat menghormati, nilai persahabatan. Ini kerana dalam puisian saya ini ada bahagian
cerita. Jadi dalam situ kanak-kanak bukan sahaja boleh belajar mengenai perayaan, malah boleh belajar mengenai nilai-nilai murni. Pengguna sasaran untuk perisian saya ialah kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun, iaitu kanak-kanak prasekolah. Di sini kanak-kanak akan dapat ataupun mendapatkan pendedahan awal mengenai perayaan di Malaysia yang disambut oleh kaum Melayu, Cina dan juga India. Kemudian sasaran saya untuk perisian ini adalah kanak-kanak yang berumur 7 hingga 9 tahun, iaitu kanak-kanak sekolah rendah. Di sini apabila mereka menggunakan perisian saya ini, ia akan menguatkan lagi pengetahuan mereka mengenai perayaan yang disambut oleh orang Melayu, Cina dan juga India. Seterusnya sasaran saya untuk perisian ini adalah guru-guru prasekolah dan juga guru sekolah rendah. Ini kerana guru bukan sahaja perlu menggunakan ABM ataupun BBM yang maujud, malah juga boleh menggunakan perisian saya ini untuk mengajar kanak-kanak mengenai perayaan yang ada di Malaysia. Situasi dan waktu yang paling sesuai untuk menggunakan perisian saya ini adalah pada bila-bila masa sahaja dan tidak ada tempoh waktu untuk menggunakan perisian saya ini kerana murid-murid dapat mengawal tempoh pengajaran dan pembelajaran mereka sendiri. Contoh kat sini, kanak-kanak tu dia di rumah tanpa guru kan, sebab perisian saya ini boleh digunakan walaupun tidak ada guru. Jadi kalau kanak-kanak tu nak menggunakan selama 5 minit ke ataupun 10 minit, tidak ada masalah. Kalau mereka nak buat pada waktu pagi ataupun pada waktu malam pun boleh sahaja kerana dia tidak ada tempoh masa ataupun waktu yang ditetapkan. Seterusnya, perisian saya ini tidak akan memberikan kesan negatif kepada kanak-kanak yang menggunakannya kerana perisian saya ini menggunakan bahasa yang sopan dan tata bahasa yang baik untuk kanak-kanak. Dengan itu, kanak-kanak bukan sahaja dapat belajar mengenai perayaan, malah dapat membantu menambahkan lagi dan membetulkan tata bahasa mereka kerana dekat dalam bahagian ni, perisian saya ini seperti saya cakap tadi, dia mempunyai bahagian cerita. Jadi kanak-kanak dapat belajar mengenai tata bahasa yang digunakan dalam kartun tersebut. Malah dekat bahagian latihan juga kami menggunakan tata bahasa ataupun bahasa yang mudah untuk difahami oleh kanak-kanak. Selain itu, perisian saya ini mempunyai bahagian cerita yang berkaitan dengan animasi yang kami gunakan, iaitu animasi Upin dan Ipin. Jadi, ia bukan sahaja dapat menarik minat kanak-kanak, iaitu berkaitan dengan kartun ini, malah dalam kartun ini juga ia dapat menambahkan ataupun mendedahkan kanak-kanak mengenai nilai-nilai murni. Seperti yang saya cakap tadi, dalam kartun ini mempunyai banyak nilai murni, seperti nilai hormat menghormati antara orang yang lebih tua, antara rakan-rakan mereka dan sebagainya. Faktor yang akan mempengaruhi kanak-kanak belajar dan meminat menggunakan perisian saya ialah, yang pertama, perisian saya ini mempunyai lagu latar yang menarik dan tidak akan membuat kanak-kanak berasa bosan. Jadi bila kanak-kanak membuka ke bahagian page yang seterusnya, jadi kanak-kanak tak akan mudah bosan sebab dia mempunyai lagu latar. Seterusnya, perisian saya ini juga mempunyai bahagian latihan yang mempunyai maklum balas yang berterusan dan memberikan motivasi kepada kanak-kanak. Contohnya adalah seperti di bahagian latihan, apabila kanak-kanak menjawab soalan yang dikemukakan, jadi kanak-kanak dapat mengetahui sama ada jawapan mereka itu adalah betul ataupun salah. Jadi kemudian animasi ini juga, perisian kami ini juga menggunakan animasi yang sangat menarik, iaitu animasi Upin dan Ipin. Dan kalau kita boleh lihat, kanak-kanak pada zaman sekarang boleh dikatakan membesar bersama dengan kartun Upin dan Ipin. Sebab kalau kita tengok dekat televisyen pun sekarang, dia masih mengeluarkan ataupun menyiarkan cerita kartun Upin dan Ipin. Dan perisian saya ini juga menggunakan grafik yang HD dan tidak pecah. Jadi ia dapat menarik lagi minat kanak-kanak untuk menggunakan perisian saya ini. Jadi kalau
kalau kanak-kanak guna perisian saya ini, dia bukan sahaja dapat menambahkan ilmu mengenai perayaan di Malaysia, malah dapat menambahkan nilai, dapat mengetahui nilai-nilai murni, apa itu nilai murni dalam cerita kartun Upin dan Ipin, dapat berseronok menggunakan bahagian nyanyian. Dekat sini ada bahagian nyanyian, banyak lagu-lagu dalam cerita Upin dan Ipin yang boleh mereka nyanyi bersama rakan-rakan mereka, bersama keluarga mereka, dan di situ dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim. Seterusnya ada bahagian games. Jadi bila kadang-kadang dah bosan ataupun dah tak nak tengok bahagian cerita, dah tak naklah tengok bahagian cerita, jadi diorang boleh menggunakan di bahagian games. Kami terdapat 3 jenis game, iaitu games puzzle, game puzzle, game mewarna, dan juga games berkaitan dengan perkara yang berlainan. Maksudnya samakan benda. Itulah. Kemudian kami juga mempunyai bahagian latihan untuk menguatkan lagi apa yang mereka belajar dalam perisian saya ini. Okay, mari kita lihat dekat sini. Kita boleh lihat ada butang-button, jadi senang untuk kanak-kanak menggunakannya. Dan di awal tadi kita boleh lihat ada perkataan yang diucapkan, iaitu hai adik-adik, selamat datang. Upin dan Ipin, inilah dia. Kembar seiras itu. Perayaan di Malaysia. Okey, kalau kita tengok di page yang kedua tadi, iaitu di menu yang utama, seperti saya cakap, ada bahagian cerita, ada bahagian perayaan di Malaysia, ada cerita, ada nyanyian, ada games, dan juga ada latihan. Jadi kat sini kita boleh tengok ada button home. Jadi mudah untuk kanak-kanak di setiap page perisian saya ini akan ada button home. Jadi kadang-kadang mudah untuk pergi balik ke menu utama untuk mencari apa yang mereka inginkan. Contoh mereka nak pergi ke bahagian games tu, kat situ dah boleh senang untuk pergi ke sana. Dan dekat sini kami akan membantu kanak-kanak untuk mengetahui apa itu kaum yang terdapat, antara kaum yang terdapat di Malaysia, iaitu orang Melayu, orang India, dan juga orang Cina. Okey, seterusnya kita boleh lihat Orang Melayu. okey, dekat sini kami mendedahkan kepada kanak-kanak apa perayaan yang disambut oleh orang Melayu. Antaranya adalah perayaan Hari Raya Aidiladha, Hari Raya Aidilfitri, Isra Mi'raj, Maulid Rasul, dan Ma'al Hijrah. Sama juga dengan untuk kaum orang Cina dan juga orang India. Dan di sini kami juga meletakkan button back. Jadi kadang-kadang mudah untuk pergi ke bahagian tadi yang ada kaum tadi, iaitu orang Melayu, orang Cina dan India. So mudahlah untuk mereka memilih sama ada mereka nak pilih orang Melayu, nak belajar mengenai orang Melayu, ataupun orang Cina, ataupun orang India. Hari Raya Aidilfitri. Okey, kat sini kami juga melampirkan gambar mengenai hari raya. Jadi kanak-kanak tu boleh tahu apa itu hari raya tu. Macam mana? Hari raya tu macam mana gambarnya? Pakai baju baru, pakai songkok, dan pada malam hari raya kebiasaannya orang Melayu akan keluar masak lemang, ada yang masak ketupat bersama ahli keluarga, main mercun dan sebagainya.
Okey, dekat tadi bahagian nyanyian kita boleh lihat dekat button-button tu kan, sementara kanak-kanak untuk memilih button cerita yang mereka ingin lihat, contoh dekat sini tanya-tanya pokok kan, jadi ada lagu muzik latar, jadi kat situ lebih menarik minat kanak-kanak lah untuk menggunakan perisian saya ini. Dan ada juga button back, jadi boleh ke bahagian nyanyian tadi boleh pilih. Dia ada dua ruangan, iaitu ruangan pertama dan juga ruangan yang kedua. Banyaklah pilihan yang kanak-kanak boleh pilih. Dan kat sini juga terdapat button home, jadi mudah kanak-kanak untuk pergi ke menu utama kembali. Games. Latihan. Okey, kalau kita boleh lihat di bahagian games, kami menyediakan 3 jenis game. Okey, hidden object. Yang pertama hidden object, yang kedua adalah coloring dan juga puzzle. Jadi kalau rasa macam tak nak tengok bahagian cerita ataupun bahagian nyanyian dan perayaan Malaysia, kadang-kadang boleh bermain games di situ. Dan di bahagian latihan tadi pula kita tengok ada 3 jenis latihan, iaitu tahap yang pertama adalah senang, sederhana dan juga susah. 3 tahap. Sama juga kami ada button back dan juga button home. Dan untuk bahagian senang, kami menyediakan 5 soalan kepada kanak-kanak. Dan sama juga dengan soalan di tahap sederhana dan juga susah. Adakah perayaan Vishu termasuk dalam golongan orang Cina? Okey, untuk bahagian soalan ni, kalau kita dengar tadi, kami membacakan kepada kanak-kanak soalan tersebut. Jadi kalau kanak-kanak tu agak keliru macam mana nak baca soalan ni, jangan risau. Kami akan bacakan untuk kanak-kanak. Dan kalau kita lihat di sini, untuk bahagian senang, kami buat 2 pilihan jawapan, dan juga sama juga untuk bahagian yang sederhana kami menyediakan 3 pilihan jawapan, dan untuk membezakan soalan bahagian susah kami menyediakan 4 pilihan jawapan. Jadi daripada 2 pilihan jawapan ke 3 dan ke 4, jadi dia akan menunjukkan lagi lah ikut diorang punya kemampuan diorang. Oh no! Okey, dekat sini pula kita lihat tadi, jika kanak-kanak menjawab jawapan yang betul, maka akan ada bunyi yeay. Jadi kalau diorang salah, diorang akan keluar bahagian sini oh no. Jadi diorang kena cuba lagi untuk jawab soalan tadi sehingga mereka mendapatkan jawapan yang betul. Dan kalau diorang dapat jawab yang betul, diorang akan ke soalan yang seterusnya. Adakah Hari Raya Aidilfitri merupakan perayaan bagi orang Melayu? Okey, ini adalah soalan yang seterusnya. Sama juga dengan bahagian soalan bahagian sederhana dan juga susah. Sekian, terima kasih.